Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam saham Saka YouTube channel Saka Saham. Okey, hari ini 16 hari bulan 3 pukul 2.37. Indeks sekarang berada dalam position 1292, drop 52.50 poin. Okey, kalau mengikut daripada chart yang abang buat pada hari Sabtu hari tadi, abang ada bagi di Santai Traders dan di FB abang. Chart yang kita buat yearly di mana kita ada terdapat 1 2 3 4 krisis yang abang define. Actually dia lebih daripada 4. Sebenarnya dia ada 1 2 3 4 5 6. Tapi cuma abang ambil 4, di mana ini major crisis yang terdapat dalam indeks kita sepanjang tahun 1998 hingga 2020. Pertama, abang define pada tahun 1997 ke 1998, di mana ketika itu ada financial crisis Soros lebih kepada mata wang kita, dan juga terdapat political crisis ketika itu, di mana Tun Mahathir Sheikh Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri, dan pada masa itulah startnya reformasi. Maknanya tahun 1997, 98 dan awal pada tahun 99 terdapat 3 krisis akibat yang menyebabkan kita punya indeks drop lebih kurang 80%. Pertama, financial crisis dan juga political crisis. Dua krisis. The next one is subprime crisis, iaitu lebih kurang pada tahun 2008. Okey, ini subprime crisis ni lebih kepada eksternal punya sebab, tapi ia memberi kesan juga kepada kita punya indeks, di mana ketika itu 47% indeks drop. Dan ketika waktu oil and gas crisis, iaitu lebih kurang tahun 2014 tak silap saya, ketika oil and gas crisis ni indeks kita drop sebanyak 20%. Okey, sekarang ni tahun 2020 krisis. Okey, setakat tahun 2020 ni actually kita terdapat 3 krisis utama yang menyebabkan indeks kita ni agak lemah. Pertama, trade war, lepas tu COVID-19 dan juga political crisis. That mean buat masa sekarang ada 3 faktor yang melemahkan kita punya indeks. Trade war, COVID dan juga crisis. Indeks kita telah drop sewaktu selepas PRU, last PRU tahun 2018 kan? Tahun 2018. Sejak itu kita punya indeks terus drop. Hari Jumaat dia cecah hingga ke 30%. Lowest ketika itu indeks kita drop hingga 30%. So sekarang ke mana direction yang kita rasa indeks kita akan bergerak? Okey, bagi abang, kita punya indeks ni, pasaran bursa kita sebenarnya memang sangat weak. Kalau kita lihat kepada faktor indeks kita telah mengalami oversold yang sangat oversold sebenarnya. Namun dia masih lagi tiada signal buy. So indeks kita masih boleh drop kalau kita lihat daripada technical sahaja. Hari ini critical support pada indeks adalah 1318 dan juga 1307, seperti yang abang beri dalam chart pada hari Sabtu. Kita punya first support 1307. Kalau dia break 1307 ni, kita ada lagi 2 support, iaitu sekitar 1266 dan juga 1278. Ini antara support yang terdapat pada indeks kita buat masa ni. Namun abang rasakan kalau dia terus dropping, tak mustahil indeks kita akan mencecah 1161. Ini sangat merisaukan kita. Alhamdulillah indeks kita tak seteruk indeks bursa-bursa lain. Mungkin disebabkan kita punya dropping dah terlalu lama drop. Jadi kita dah biasa drop ni sebenarnya. Cuma drop kali ni banyak sikit lah.
kalau nak ikutkan dah berapa bulan kita punya indeks drop kan. Kalau government nama tu hari 22 bulan, lebih kurang gitulah kita punya drop 22 bulan lah. So foreign fund pun dah banyak lagi. Kalau dia tak lagi dulu, saya rasa kalau start daripada COVID dan isu dia baru nak lagi, saya rasa indeks kita memang 60, 70, 100 poin satu hari. Itu akan buatkan kita lagi lebih panik. Namun bagaimanapun saya harap semua investor ataupun trader kena sangat-sangat berhati-hati. Kalau tengok pada indeks, memang indeks kita oversold. Namun oversold ni bukan menunjukkan yang ia tidak boleh drop lagi. Ia boleh drop lagi. Seperti yang saya cakap tadi, kemungkinan kalau dia nak drop, dia boleh juga drop sampai 1161. Jadi saya rasa kita perlu berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Kalau nak membuat trade ataupun investment, you kena really study blue chip counter. Sekarang ni the pattern yang you kena kaji adalah blue chip counter. Terpulang pada kita, you nak kaji ke tenaga ke Maybank ke apa. Tapi yang penting go for blue chip counter. Saya ingatkan dalam keadaan krisis, fundamental, walaupun counter ada fundamental, kalau dia nak drop, dia tetap drop. So kalau you nak buy, maybe kalau nak belajar technical, tengok di mana yang perlu kita buy. Jangan buy in bulk dulu. Mungkin beli sedikit, kemudian baru kita tengok ke mana arah seterusnya. Lebih baik kepada yang tak tahu technical, tak tahu fundamental di bursa Malaysia ni, ini bukan masanya untuk you try and error, beli counter dan you harap benda tu dah low, you beli dan dia boleh naik. No. Lagi kalau dia nak low, dia boleh lagi low sebenarnya. So kepada yang moderate ataupun yang you punya investment tak sangat you fokus pada bursa macam ni, so you kena tunggu dia betul-betul sustain baru buy. Ini advice kita lah, sebab saya pernah mengalami ke semua jenis crash yang ada sejak 1967 sehingga sekarang. Ke semua jenis crash market memang saya dah alami. Saya dah lihat bagaimana orang bukan setakat panik, yang nak bunuh diri pun saya dah tengok dah. Yang bankruptcy pun saya dah tengok dah. So benda-benda ni cuma you kena careful lah. Cuma kita memang harapkan indeks kita stopping maybe area sini dan dia akan rebound. Cuma keadaan semasa masih lagi tak stable. COVID-19 pun dalam negara kita semakin lama semakin banyak kesnya. So benda-benda ni akan memberi impact kepada ekonomi. Kemungkinan besar the next quarter report untuk company-company saya rasa memang tak cantik lah. So hati-hati. Jaga kesihatan. Sentiasa berdekat dengan Yasin, bacalah sikit-sikit kan. Kalau betul nak beli juga, boleh, no problem. Personal coaching dengan saya, no problem. Jumpa saya. Okay, Assalamualaikum.